Hai semua, anda sedang menonton Mari Bercerita. Bersama saya, Abang Nizam, hos anda untuk hari ini. Hari ini, kita akan membaca sebuah buku novel grafik tingkatan 1 yang bertemakan penggembaraan sebuah keluarga. Buku ini menceritakan tentang penggembaraan keluarga yang penuh dengan aksi-aksi yang mendebarkan apabila mereka berdepan dengan haiwan-haiwan yang ganas dalam cerita ini. Seram! Selain daripada melawan ancaman haiwan yang ganas, mereka juga perlu mencari jalan untuk hidup di dalam hutan. Menarik kan? Ala-ala Survivor gitu. Bayangkan anda terperangkap di sebuah pulau yang dipenuhi dengan binatang buas seperti ikan jerung, harimau, ular boa gergasi. Hui, takut kan? Mari kita baca bersama novel grafik The Swiss Family Robinson oleh Johann de Wyss. Hello semua, kembali ke rancangan Mari Bercerita. Kita dah tahu tajuk buku ni. Sekarang kita nak bercerita tentang keluarga Robinson ni. Kenapa dipanggil The Swiss Family Robinson? Kalau korang nak tahu, family ni berasal dari Switzerland. Ayah mereka yang dikenali sebagai Mr. Robinson bercadang untuk membawa ahli keluarganya berlayar ke Australia untuk menjadi seorang mubalik. Tetapi malangnya, semasa pelayaran mereka ke Australia, cuaca di bawah petir menyebabkan kapal mereka tersabai di tengah lautan dan mereka terpaksa menaiki bot penyelamat lalu mendarat di sebuah pulau yang tak dikenali. Saya ingatkan petir tak sambar tempat yang sama 2 kali. Berapa kali ni? Dahsyat juga. Macam mana agaknya nasib keluarga Robinson ni? Di atas pulau ini, terdapat banyak cabaran yang dilalui 6 beranak ni. Pada awal permulaan cerita, mereka terserempak dengan haiwan ganas seperti the black spider monkey. Seram. Fritz terlihat kelibat yang kelihatan seperti manusia di dalam hutan dan menjerit, "Father! I thought I saw a man at the edge of the jungle." Fritz, Mr. Robinson dan Ernest masuk ke hutan dan di situlah mereka terlihat the black spider monkey. Dia bukan spider, dia monkey. Haiwan itu menyerang mereka dengan membaling buah kelapa ke arah mereka. Mereka mengutip buah kelapa tu dan membawanya ke tepi pantai. Untunglah juga kan? Keesokan harinya, mereka pergi kembali ke kapal layar itu kerana mereka mahu menyelamatkan haiwan ternakan yang berada di dalam kapal itu. Mr. Robinson telah meletupkan pintu kapal layar dan mengeluarkan semua haiwan ternakan mereka yang terperangkap di dalam kapal. Mereka mengikat haiwan itu di belakang sampan, tetapi malang tidak berbau apabila ada seekor ikan jerung yang mengikut mereka. Anak Mr. Robinson, Ernest, jatuh dan hampir dibunuh ikan jerung tersebut. Nasib baik dia sempat diselamatkan oleh seekor penyu. Ternyata, hidup di sebuah hutan memang tak boleh dijangka kerana mereka juga boleh kehilangan seekor kambing biri-biri semasa duduk di tepi pantai. Walaupun pada ketika itu, keluarga Robinson tidak pasti tentang apa yang berlaku terhadap kambing biri-biri tersebut. Mereka mengagak bahawa ianya berkaitan dengan haiwan liar di hutan tersebut. Oleh itu, bermulalah pencarian rumah yang selamat untuk keluarga Robinson. Mari kita baca isi seterusnya. Dalam perjalanan keluarga Robinson mencari tempat yang sesuai untuk dijadikan rumah mereka, Jack hampir diterkam dengan beberapa ekor haiwan ganas. Dia telah diselamatkan oleh Turk dan Juno, anjing peliharaan mereka yang telah menghalau haiwan itu. Nasib baik ada Turk dan Juno. Setelah mereka menempuh perjalanan yang sangat mencabar, akhirnya mereka telah terjumpa sebuah pokok ara yang sangat besar. Ketinggian pokok itu sesuai untuk dijadikan rumah untuk melindungi mereka dari haiwan buas di dalam hutan. Tinggi. Mereka berasa sangat gembira kerana berdekatan dengan pokok ara itu terdapat sumber air dan juga buah-buahan. Lengkaplah, air pun ada, makanan pun ada. Dan Mr. Robinson berkata di muka surat 25, "I think we have found our home." Pada satu malam, mereka terdengar bunyi ngauman di bawah rumah. "It's a tiger! I see it prowling below in the rain!" jerit Mr. Robinson. Isterinya berkata, "The beast must be after the livestock. You must kill it!"
Isterinya menyuruh suaminya untuk membunuh harimau itu kerana harimau itu mahu memburu haiwan peliharaan mereka. Mr. Robinson bercadang untuk memburunya pada waktu pagi. Yalah kan, tengah gelap kan? Siapa berani nak keluar kan? Dan pada keesokan harinya, mereka menjejaki harimau ganas itu dalam cuaca hujan lebat. Malangnya, harimau yang mereka jumpa sudah pun mati. Fritz bertanya kepada ayahnya, "But what could have killed him, Father?" Ayahnya berkata, "That remains a mystery, Fritz. Just like our vanishing sheep." Wah, misteri ni. Setelah mereka pulang ke rumah, Mr. Robinson mendapati seekor kedainya mati dan juga khinzir peliharaannya juga hilang tanpa meninggalkan kesan. The dead donkey didn't have a mark on him. The 200-pound pig had vanished without leaving a single track. Mana begini Tanpa pengetahuan keluarganya, Fritz rupanya sedang menghabiskan satu projek rahsia sendirian, iaitu membina sebuah sampan kecil. Fritz telah membina sampan itu selama 2 tahun kerana dia mahu melihat dan mengembara di sekeliling pulau itu dengan belayar. It's taken me 2 whole years to finish this canoe. And now, today, is the day I cast off. Time to prove, once and for all, that this is an island. I will sail all the way around it. Tak lama selepas dia mendayung sampan itu, ada seekor burung albatross yang mendarat di atas sampannya. Fritz perasan terdapat sepucuk surat yang diikat di kaki burung itu. "What's this?" "There's a message tied to your leg." Surat itu memberitahu tentang perempuan yang terkandas di kawasan gunung berapi, dan Fritz segera mendayung ke kawasan tersebut untuk menyelamatkan gadis tersebut. Smoking Rock the volcano, of course! Semangat ya! Semakin dia menghampiri kawasan gunung berapi, semakin kuat suara seorang perempuan didengari. "Help! Stay away from me!" Jerit perempuan itu meminta tolong. Apabila Fritz menjumpai gadis tersebut, dia melihat seekor harimau mahu menerkam perempuan itu. Dan Fritz menyelamatkannya dengan memanah anak panah tepat dekat harimau itu. Perempuan itu bernama Jenny dan dia tinggal di pulau itu selama 3 tahun. Jenny menceritakan tentang bagaimana dia telah terkandas di pulau itu. Kapal layarnya musnah dan mengakibatkan ahli keluarganya yang lain lemas di lautan. Hanya Jenny sahaja yang terselamat dari nahas kapal layar tersebut. Satu hari, Turk, anjing peliharaan mereka, telah membawa Fritz dan Jenny ke kawasan gua tempat mereka menyimpan makanan. Di situ mereka melihat Juno telah mati. Fritz merasakan sesuatu yang tidak kena. "It's Juno! Something's crushed the life out of her!" Tiba-tiba muncul seekor ular boa gergasi di hadapan mereka. Rupanya, ular itulah yang telah menyerang Juno serta memakan haiwan peliharaan mereka selama ini. Ular itulah yang menyerang harimau di bawah rumah mereka di hutan. Fritz telah menyerang dengan memanah anak panah ke arah ular itu. Tepat! Mr. Robinson dan Franz menyerang dengan membaling batu, menyuruh Jenny melarikan diri, tetapi Jenny telah membaling obor api ke dalam mulut ular gegasi itu. Wow! Mrs. Robinson pula telah menuang minyak ke dalam air dan telah menyalakan api untuk membakar ular boa gegasi itu. Akhirnya, ular itu terbakar dalam api yang menyala. Sebuah misteri telah terungkai dan mereka menerima Jenny ke dalam keluarga mereka. Beberapa hari kemudian, sebuah kapal menghampiri pulau itu dan berjaya mengesan mereka. Kapten dari Britain itu telah menjemput mereka semua untuk ke negeri Eropah bersama mereka. Kesemua anak mereka dan Jenny menaiki kapal itu kecuali Mr. Robinson dan isterinya. Mr. Robinson telah mengambil keputusan untuk tinggal di pulau itu bersama isterinya. Mereka menganggap pulau itu sebagai syurga bagi mereka dan mereka yakin pada masa akan datang akan ramai lagi orang lain yang dapat menemui mereka di pulau itu. Jenny dan Fritz berkahwin di London. Ernest, Jack dan Franz telah masuk ke sekolah ternama di Eropah dan menceritakan kembali kisah pengembaraan keluarga mereka yang penuh dengan cabaran. Phew. Mencabar sungguh perjalanan dan kehidupan keluarga Robinson ini ya. Saya tak tahulah bagaimana saya akan bertindak kalau saya sendiri berada dalam tempat mereka. Sudahlah kapal mereka karam, terpaksa tinggal di dalam hutan yang penuh dengan haiwan liar dan macam-macam lagi. Tapi, nasib baiklah mereka semua masih ada each other dan bukan bersendirian macam Jenny.
Dan akhirnya, mereka jatuh cinta dengan pulau itu sampai ingin menetap buat selamanya. Anda bagaimana? Boleh tinggal dalam hutan sendiri? Hutan melintang bolehlah kot? Okey, kita berehat sebentar dan bila kita kembali nanti, kita akan adakan game show yang istimewa. Tunggu ya. Selamat menonton kembali rancangan Mari Bercerita bersama saya, Abang Nizam. Hari ini, kita menerokai buku berjudul The Swiss Family Robinson untuk rakan-rakan kita yang berada di tingkatan 1. Jadi, sekarang mari kita challenge minda kita sikit dengan ejaan dan makna perkataan dari buku ini. Pertama, missionary yang bermaksud a person sent on a religious mission, iaitu mubaligh atau pendakwah. Jadi macam mana nak eja perkataan ni? Macam ni ke? Atau macam ni? Betul! Contoh, we left our home in Switzerland to settle as missionaries in Australia. Okay. Seterusnya, shipwreck, the destruction or loss of a ship. Dalam bahasa Melayunya, nahas kapal. Jadi, macam mana ejanya? Macam ini ke? Atau macam ni? Betul! Mestilah yang ini. Contoh ayat. First, we'll return to the shipwreck. Yang seterusnya, raft. Raft. Yang bermaksud a type of water transport, same as yacht, boat ship. Atau dalam bahasa Melayunya, rakit lah. Jadi macam mana ejanya? Macam ini ke? Atau macam ini? Jawab, Firdaus. Yang Firdaus, jawab. Pandai, Firdaus. Yang ini. Contoh ayat. Alright, boys. Run for the raft. Yang seterusnya. Ingenious. Yang bermaksud clever and resourceful. Dalam bahasa Melayunya, bijak. Macam adik-adik ni semualah. Ingenious. Jadi macam mana ejanya? Macam ini atau macam ini? Yang ini pandai. Jadi macam mana contoh ayatnya? Jack, friends, you have the most ingenious father alive. Dan seterusnya, porcupine, an animal with a covering of long, sharp quills. Dalam bahasa Melayunya, landak. Jadi macam mana eja? Porcupine atau porcupine? Yang ini bagus, betul. Pandai-pandai ya semua hari ni. Contoh ayat, she'd better not get too close to that porcupine. Okey, seterusnya, savage, yang bermaksud fierce, dangerous and wild. Bahasa Melayunya, ganas. Macam mana cara nak eja? Macam ini ke? Macam ini. Lagi sekali pandai. Macam ini. Betul. Contoh ayat. Now, as we pass our first year in the savage wilderness, the rainy season looms darkly upon the horizon. Dan seterusnya, prowling, yang bermaksud moving around quietly atau merayau-rayau mencari. Jadi, macam mana ejanya? Yang ini atau yang ini? Bunyi nak macam sama. Yang mana betul? Pandai. Mestilah yang ini. Contoh ayat. It's a tiger. I see it prowling below in the rain. Dan yang terakhir, Eden atau bermaksud heaven atau syurga. Jadi macam mana eja dia? IDEN atau EDEN. Ini dah jadi bunyi Eden. Mestilah yang ini. Contoh ayat. For now though, it remain ours alone. Our Eden, our paradise, made just for the two of us. So, bagaimana? Adakah anda berjaya mengeja semua dengan betul? Dan adakah anda belajar perkataan yang baru? Saya harap begitu. Baik, kita berehat dan kembali dengan membincangkan tentang watak dalam buku ini. Jumpa lagi. Eden.
kembali ke rancangan Mari Bercerita. Wah, bestlah cerita ni. Banyak babak-babak yang berdebarkan dan penuh dengan misteri. Saya baca tadi gedeguk, gedeguk jantung. Macam mana masa isteri saya tengok WhatsApp saya kan. Uish. Keluarganya bukan calang-calang orang ya. Memang kesemua mereka sangat berani dan tabah menghadapi pelbagai dugaan dan rintangan di pulau itu. Sekarang, mari kita kenali watak di sebalik cerita penggembaraan keluarga Robinson ini. Watak utama, watak protagonis, Mr. Robinson. Mr. Robinson. Ini adalah watak utama dalam cerita ini. Watak utama cerita ini, Mr. Robinson digambarkan sebagai seorang suami yang misali dan ayah yang baik. Dia juga digambarkan sebagai seorang yang berani dan juga bijak menyelesaikan masalah. Ini watak yang positif ya, berani. Ini dapat dilihat sepanjang cerita ini, Mr. Robinson seorang yang berani kerana dia sanggup untuk menyeberang lautan bersama anaknya untuk lihat kapal layar mereka yang terdampar di lautan. Dia juga bijak menyelesaikan masalah untuk membawa haiwan peliharaan mereka keluar dari kapal layar dengan menggunakan kepakaran yang ada. Ini satu lagi ni. Bijak. Dah berani, bijak pula tu. Ayah siapa lah ni? Walaupun banyak rintangan yang ada dan terpaksa dilalui oleh keluarga Robinson, sikap positif ayah mereka yang berani dan tidak berputus asa memberi inspirasi kepada anaknya berperwatakan sepertinya. Nampak? Satu lagi sikap positif yang saya suka, iaitu bersikap positif. Sentiasa positif ya. Watak sampingan yang seterusnya. Anak kepada Mr. Robinson yang sulung, Fritz Robinson. Anak sulung Mr. Robinson iaitu Fritz merupakan seorang yang sangat berdikari dan juga bijak seperti bapanya. Berdikari dia tu. Ini terbukti apabila dia sendiri yang membina sampan untuk mengelilingi pulau itu untuk mencari sumber makanan untuk keluarganya. Fritz juga seorang yang berani kerana ia menyiasat apa yang berlaku kepada haiwan peliharaan mereka yang hilang walaupun berada di dalam hutan yang tebal dan agak berbahaya. Dia juga dapat menyelamatkan seorang wanita yang mendiami pulau itu, iaitu Jenny. Watak seterusnya adalah Ernest Robinson. Selain Fritz, Ernest juga suka menerokai pulau yang didiami mereka. Ernest bersama dengan Fritz dan ayahnya telah menemui tapak harimau yang telah menyerang Falconhurst pada waktu malam. Dan watak sampingan yang lain, Jack Robinson. Anak ketiga daripada 4 adik-beradik, Jack Robinson merupakan seorang yang paling inovatif di kalangan adik-beradiknya. Seperti di muka surat 12. Look, father, friends and I made fishing poles. Dia membuat lembing untuk menangkap ikan untuk ahli keluarganya dan ini telah menyenangkan kehidupan harian mereka untuk menangkap ikan. Kesemua ahli keluarga Robinson banyak bekerjasama antara satu sama lain untuk membina kehidupan mereka di hutan terpencil. Tanpa adanya kerjasama antara ahli keluarga mereka, memang mustahil untuk mereka dapat membina kehidupan seperti yang diidamkan oleh mereka. Mereka juga melindungi satu sama lain dan bersatu hati dalam menempuh dugaan haiwan ganas yang menyerang mereka. Banyak yang kita sudah kupas mengenai buku ini. Sekarang, saya mahu anda bayangkan jika anda berada situasi yang sama seperti keluarga Robinson. Jika anda mempunyai pilihan untuk tinggal di mana-mana pulau, di manakah tempat yang anda pilih? Berikan sebab dan mengapa anda memilih pulau itu. Cuba tulis jawapan anda di dalam bentuk karangan pendek dan selepas ini, kita akan menjawab bersama soalan misteri. Saya nak duduk kat Langkawi. Boleh shopping. Okey, kita dah banyak berbincang mengenai The Swiss Robinson Family karya Johann de Wyss. Sekarang, masa untuk soalan misteri kita. Dalam kotak ini ada pelbagai soalan mengenai buku ini. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Apakah nama anak sulung Mr. dan Mrs. Robinson? A. Fritz, B. Franz, C. Jack dan D. Ernest. Siapa tahu? Siapa tahu? Betul! Jawapan dia Fritz. Ya, ada di muka surat 4 ya. Soalan yang seterusnya. Kemanakah destinasi keluarga Robinson sebelum kapal mereka tersadai di pantai?
A. Switzerland, B. New Zealand, C. Guinea dan D. Australia. Siapa dapat jawab? Siapa? Angkat tangan. Awak? Betul! Australia! D jawapan dia. Markah untuk awak. Dan soalan seterusnya. Haiwan apakah yang ditemui oleh Fritz di dalam hutan? A. Monyet, B. Anjing, C. Tupai dan D. Ikan. Siapa boleh jawab? Betul! Jawapannya A. Monyet. 100 markah untuk awak. Bagus! Ya? Satu lagi. Oh, nampaknya kita ada masa lagi untuk satu soalan. Apakah haiwan yang telah menyerang keluarga Robinson di dalam gua? A. Anjing, B. Ular boa, C. Harimau dan D. Serigala. Apa yang menyerang ni? Ada baca kan? Kalau baca mesti tahu. Apa? Betul jawapan dia B. Ular boa. Wah, nampak tak? Macam-macam binatang ada kat dalam cerita ni. Anjing, ular boa, banyaklah. Dah macam zoo dah. Jadi kalau adik-adik yang nak tahu lagi ataupun nak ulang baca buku, tak ada masalah. Ulang baca. Ya? Kita jumpa lagi selepas ni. Kita sudah tiba di penghujung rancangan. Saya harap apa yang kita bincang tadi dapat membantu anda memahami buku itu dengan lebih mendalam. Okey? Jangan lupa untuk terus membaca sehingga berjumpa lagi. Bye-bye!